بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berterusan untuk bacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى نقول: وبه إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. صلى الله عليه وسلم. نعم. Nah, Ustaz Haja Nur Zaini, silakan. Haja Nur Zalihat Nur Zaini, silakan. Siapa nak baca? Saya baca. Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu menyatakan, aku telah bertanya Aisyah radhiyallahu anha mengenai solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam, kemudian baginda bangun pada tengah malam. Apabila waktu sahur telah tiba, baginda menunaikan solat witir. Setelah itu baginda kembali ke tempat tidur. Sekiranya baginda berhajat kepada isterinya, baginda akan datang kepadanya. Apabila baginda mendengar azan, baginda terus bangun. Jika baginda dalam keadaan berjunub, baginda pun mandi. Jika tidak, baginda akan berwuduk lalu keluar menunaikan solat. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. وبه إليه حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، وقرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران من سورة الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى جن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معا 6 مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. صلى الله عليه وسلم. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, beliau pernah bermalam di rumah ibu saudaranya Maimunah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisahkan, aku berbaring memanjang sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring melintang. Baginda tidur sehingga terjaga pada tengah malam, seketika sebelumnya atau seketika sesudahnya. Setelah bangun dari tidur, baginda menghilangkan kesan-kesan tidur dari wajah baginda. Lalu baginda membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Kemudian baginda berdiri dan menuju ke bekas air untuk berwuduk. Baginda menyempurnakan wuduk lalu menunaikan solat.
Ibnu Abbas berkata, aku pun berdiri di samping baginda. Lalu baginda meletakkan tangan kanan baginda di atas kepalaku. Baginda memegang telinga kananku dan memulasnya. Rasulullah SAW menunaikan solat 2 rakaat. Kemudian lagi 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 2 rakaat. Berkata Ma'an, 6 kali. Kemudian baginda menunaikan witir. Setelah itu baginda berbaring. Ketika terdengar azan, baginda bangun dan menunaikan solat 2 rakaat yang ringkas. Kemudian baginda keluar dan menunaikan solat subuh. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 13 rakaat. Nah, 13 atau tarabi wahida maknanya 13 rakaat semua sekali 13 rakaat. Dan disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengani pada kepalanya Abbas dan dia pusing kepala dia, pusing telinga dia sikit macam bukan dekat dari telinganya, itu untuk ajarkan untuknya pada sunnah adalah berdiri pada sebelah kanan imam. Berdiri pada sebelah kanan imam. Itu pada maksud pada bab ini. نعم وبه إليه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. Nah, teruskan 266. Hajar Nurzaini ada keluar. Okey, orang yang lain? Hajar Nurzaliha boleh? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat malam sebanyak 13 rakaat. Sallallahu alaihi wasallam. نعم وبه إليه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد يا dengar أوكي الحمد لله عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. Hajar? Mungkin lain tak boleh elok agaknya. Saya sambung ya Ustaz. Okay, boleh sedikit. 267 ya Ustaz. Yes, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat menunaikan solat malam sama ada kerana tidur atau mengantuk, baginda menunaikan solat 12 rakaat pada siang hari. Rasulullah. Dan pada hadis ini kita menambilkan hukum jika orang dia biasa untuk qiyamul lail, dia selalu qiyamul lail dan dia tidak dapat, contoh satu malam dia penat, letih dan dia tertidur dan tak dapat nak bangun salat qiyamul lail, lahu qada'aha, maknanya dia boleh untuk qada'kan sunat itu. Boleh qada', boleh, tidak ada masalah. Baik, jika orang niat, contoh katalah niat kita nak bangun malam, kita tak dapat bangun malam, kemudian atas apa-apa sebab, kemudian kita qada' solat itu di siang, pada siang hari pagi esok, boleh ke tidak? Boleh, tidak ada masalah. Pahalanya insya-Allah sama. Sebab apa? Sebab kita niat nak bangun malam tapi kita tak dapat. Tapi apabila dah jadi adat, tak apalah, nanti salat subuh, nanti pagi saya salat yang qada untuk malam, tak boleh lah. Nanti jadi adat. Tapi seorang terlupa ataupun tertidur, mungkin dia boleh qadakan pada siang. Barakallahu fikum. Dan ini menunjukkan pada kita apa? Ahamiyah salatul qiyam. Kepentingan salat qiyam. Pada bab salat qiyamul lail adalah sesuatu yang penting. Wa subhanallah, salatul qiyam banyak pada guru kita cakap tentangnya, yakni tu'til insan nur wa taqah. Dia bagi pada orang yang tunaikan salat qiyamul lail itu adalah cahaya di kat mukanya dan di sama waktu taqah, macam power, macam kuat, kekuatan pada badan dan sebagainya. Sebab apa?
Sebab di masa itu kita tinggalkan semua sesuatu. Kita rujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak fikir hal dunia, tak fikir hal apa-apa. Hanya kita bangun diri untuk nak solat apa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu itu bukan sesuatu yang kecil, adalah sesuatu yang besar. Jadi marilah kita pada mulai ibadah hari ini, insya-Allah. Bagi siapa yang tak biasa, kita bangun salat sebelum subuh walaupun 2 rakaat. Dan kalau orang boleh buat bertengahan malam, maksudnya sebelum subuh 1 jam, contoh bangun untuk nak solat, itu lagi afdal. Kalau tak dapat sebelum subuh 2 rakaat, jangan tinggalkan 2 rakaat itu sebelum subuh. Dan di sama waktu, kalau tak dapat rasa macam takut lambat ke apa, tunaikan 2 rakaat sebelum tidur. Solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat sebelum tidur. Di atas niat apa? Qiyam nafilah, tidak ada masalah. Solat qiyam boleh, tidak ada masalah pada bab lain. Kita ada solat qiyamul lail dan ada tahajud. Tahajud itu, solat qiyam itu adalah lepas solat Isya, itu semua panggil solat qiyam. Tahajud adalah selepas Isya dan kita sudah tidur dan bangun khusus untuk masanya, itu adalah panggil apa? Panggil tahajud. Sebelum subuh itu adalah panggil tahajud. Ada ikhtilaf. Walaupun ada yang katakan semua salat malam itu panggil qiyamul lail. Semua panggil qiyamul lail. Lakin kebanyakan pada ulama dan guru-guru yang katakan apa? Solat tahajud adalah yang selepas sudah tidur dan bangun untuk khusus untuk nak salat, tunaikan solat itu adalah itu panggil solat tahajud. نعم. وبه إليه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kamu bangun pada malam hari, hendaklah dia memulakan solatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Tengok Nabi SAW ajar kita macam mana kita mula solat untuk qiyamul lail. Awal mula dengan 2 rakaat yang ringan. Maksudnya baca contoh Qul Wallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbin Nas, ataupun Inna A'tainakal Kautsar dengan Qul Wallahu Ahad. Baca 2 rakaat yang pendek. Apa-apa baca ayat surah-surah yang pendek dulu. Kemudian nak buka surah panjang, silakan. Awal salat 2 rakaat. Kenapa? Nak bagi badan sadar betul-betul. Apabila baca Quran, tak dalam mengantuk macam nak jatuh, nak tidur. Dah bangun betul-betul. Jadi salat awal-awal buat 2 rakaat dulu. 2 rakaat yang ringan. Kemudian panjangkan. Wahadha, nak panjangkan silakan. Seorang silakan, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita ada jamaah dengan kita, maksud ada kumpulan orang yang solat dengan kita, mesti kita tahu orang itu tidak ada masalah kalau kita lama-lama untuk solat. Maksud, contoh seorang bangun nak solat, dia nak tahajud, nak baca surah Baqarah semua. Dia nak ambil masa lebih kurang 1 jam setengah, nak baca surah Baqarah semua dalam solat qiyamul lail. Mungkin orang kadang-kadang orang tak boleh tahan 1 jam setengah, khususnya kalau berumur. Dia tak boleh tahan nak jaga wuduknya selama itu. Jadi kena ada, maksudnya dia tahu orang yang belakangnya, dia boleh sekali dengannya. Kalau tidak, yakhtasir, maknanya dia ringkaskan solat dengan sederhana, tidaklah terlalu panjang. Terlalu panjang pun tidak boleh kalau makmum dia tidak rida pada bab ini. Dalam bab ini kadang-kadang banyakkan pada orang jadi ada masalah tentang bab ini. Kadang-kadang orang bagi buat solat qiyam dekat majlis, surau dan sebagainya. Jadi imam seronok baca lama-lama. Dia baca contoh 3-4 muka dalam 1 rakaat. 4 muka ke 5 muka surat dalam 1 rakaat. Bagus. Apa yang buat semua itu bagus. Sangat baik. Tetapi kalau afdal, jagalah solat itu tak lebih pada 1 muka surat. Lebih pada itu sebab apa? Sebab nak raikan makmum yang ada di belakang kita. Kemungkinan orang itu orang sudah berumur, dia tak boleh nak diri lama, atau walaupun solat nafilah bolehlah duduk. Kalau dia tak larat nak diri duduk, memang boleh.
Tetapi dia seronok kalau dia solat 2, lepas tu 2, lepas tu 2. Asalnya nak solat 2 rakaat panjang-panjang. Apa masalah buat 8 rakaat ataupun 6 rakaat, tapi buat apa dengan cara apa? Rengan-rengan. Maksud bacaan tak lebih pada satu muka dalam satu rakaat. Yani hadha afdal untuk kita jaga. Kasihanlah untuk orang yang diri lama belakang kita, kemudian dia tak tahan dan batalkan solatnya. Jadi kita nak raikan pada bab ini. Ada banyak itu termasuk dalam fiqh salat, seperti mana ini bab ini, perkataan ini termasuk dalam bab fiqh salat, maknanya fiqh pada solat, macam mana untuk bab solat. Seperti mana Nabi SAW apabila dia dengar ada anak ataupun budak yang menangis ketika dia solat, Nabi SAW yakhtasir, maknanya dia ringkaskan ataupun pendekkan solat itu. Maksud dia tak baca lama, tak baca banyak-banyak dalam solat, cepatkan. Ini pada sunnah Nabi SAW. Jadi janganlah kita tak ikut pada sunnah Nabi. Kenapa bawa budak tu ke masjid? Kenapa bawa ke sini? Tak payahlah bawa. Kita nak solat lama-lama. Bukan sunnah Nabi SAW seperti itu. Kita kadang-kadang orang nak bawa anak dia ke masjid sebab dia nak bagi anak dia biasa dengan benda itu. Dan masjid ini tidak dilarangkan untuk apa budak masuk ke masjid. Tak ada dalam Islam kata hukum tak boleh budak masuk ke masjid. Kecuali kalau budak itu mungkin dia akan rosakkan masjid ke, ataupun dia tak orang yang tak jaga pada tahara, mungkinlah. Tapi selain pada itu tidak ada hukum yang kata tak boleh budak masuk ke masjid. Baik. Kecuali kalau kita takut, walaupun budak itu biasalah, budak kadang-kadang mungkin menangis, mungkin itu hal yang biasa. Nabi SAW dalam masjid, Nabi SAW apabila dia solat, dia dengar orang budak-budak menangis pun dalam solatnya. Yani benda ni bukan kadang-kadang, maaf ya tuan-tuan, saya cakap benda ni sebab kadang-kadang orang dia rasa sesuatu itu yani tak baik, macam tak bagus ke apa. Memang, tapi kita kena ada hikmah pada dakwah. Kita kena ada cara pada dakwah. Macam mungkin orang aja pada orang itu, mungkin ada tempat mungkin anak masih lagi kecil sangat, tuan, kalau boleh mungkin biarlah dekat rumah ke apa. Mungkin kita ada cara lah cakap. Kalau budak tu memang selalu kita tengok dia keadaannya seperti itu, mungkin kita cakap nasihat tapi dengan cara lembut juga. Kita dekat Syria, alhamdulillah, solat untuk tarawih contohnya, kita ada buat satu tempat khas untuk budak-budak. Satu tempat khas untuk budak-budak dekat masjid, dan kita bagi budak-budak itu dia solat dengan imam solat Isyak. Lepas solat Isyak dengan imam, kita akan suruh budak tu ambil pada budak itu seorang, suruh dia jadi imam. Lepas tu budak-budak semua ikut pada budak tu imam lah. Dia tak ikut dengan imam yang dekat masjid, sebab imam itu biasanya dia baca satu juzuk satu hari. Jadi budak-budak tu apa, dibaca surah pendek-pendek, seronok lah. Jadi budak-budak tu ramai-ramai dia belajar nak solat, sama-sama nak solat. Kemudian ganti imam lain, maksud pada budak-budak itu. Dia seronok, gembira. Habis solat, dia biasalah budak nak habis cepat. Apabila dia habis solat, ada mainan macam-macam untuk budak tu. Kita siapkan mainan dekat tempat itu, kita sudah siapkan mainan untuknya. Ada mainan macam-macam untuk budak. Dan kadang-kadang orang bawa mainan itu khas untuk apa? Untuk budak. Di bulan itu saja. Lain pada bulan puasa tidak ada mainan dalam tempat tu. Tapi di bulan Ramadan ada mainan khas untuk budak. Jadi mak ayah seronoklah solat dekat masjid, relax, tidak ada masalah. Dia solat panjang pun sampai satu juzuk. Satu hari kita habiskan. Satu hari satu juzuk. Jadi budak-budaknya adalah staff yang pada masjid, ada beberapa ustaz yang jagalah tempat tu untuk budak-budak. Jadi budak-budak tu dia tak boleh keluar pada tempat itu sampai ayahnya datang ambil dengan tangannya. So tak boleh kita budak ni bagi dia keluar saja. Jadi ayah mah tak ada risau. Harap benda ni kalau kita dekat sini di Malaysia pun kita boleh buat sesuatu seperti ini. Berapa bagus ni benda ni. Khususnya di tahun ini, mudah-mudahan kita insya-Allah boleh solat di masjid salat tarawih. Amin ya rabbal alamin. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال
لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. صلى الله عليه وسلم. نعم. Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu menyatakan, lagi sesungguhnya aku akan perhatikan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada satu malam aku tidur di depan pintu rumah atau di depan khemah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat 2 rakaat yang ringkas. Baginda menunaikan solat 2 rakaat yang sangat panjang. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat 2 rakaat yang lebih ringkas daripada solat sebelumnya. Kemudian menunaikan solat 2 rakaat yang lebih ringkas. Kemudian menunaikan solat 2 rakaat yang lebih ringkas. Kemudian 2 rakaat yang lebih ringkas. Kemudian baginda menunaikan solat witir, maka semuanya menjadi 13 rakaat. Tengok pada syaratnya. Awal 2 rakaat yang ringan. Kemudian 2 rakaat panjang. Panjang 3 kali. Maksud boleh panjang lah kira. Kemudian 2 rakaat kurang sikit pada yang tadi. Kemudian 2 rakaat lagi kurang pada yang tadi sebelumnya. Dan 2 rakaat lagi kurang pada sebelumnya. Itu syarat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang tak ada lah rasa macam penat-penat sangat. Yani kita biarlah ambil pada fiqh salat, pada syarat baginda Nabi Muhammad SAW. Wal ibadah ini, ibadat salat, yani sesuatu yang bagi kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala akan dekat pada Tuhannya apabila dia keadaan sujud, dan bila kita sujud apabila kita solat. Yani apabila kita solat kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita semua untuk qiyamul lail insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. وبه حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. صلى الله عليه وسلم. Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu pernah bertanya Aisyah radhiyallahu anha tentang solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menunaikan solat malam pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pertamanya, baginda solat 4 rakaat. Janganlah kamu bertanya tentang keelokan dan panjang solat itu. Kemudian baginda solat 4 rakaat lagi. Dan janganlah kamu bertanya tentang keelokan dan panjangnya solat itu. Lalu baginda mengakhirinya dengan solat 3 rakaat. Setelah itu, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau tidur sebelum menunaikan solat witir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur.
Minta maaf ya tuan-tuan, barakallahu fikum. Walaupun saya cakap sikit tentang hadis ini sebab pentingnya, barakallahu fikum. Kita kelas ini adalah riwayat, maknanya kita akan baca serta baca terjemahan. Tapi saya bagi tahu awal-awal mungkin kadang-kadang ada beberapa hadis akan berhenti dan cakap tentangnya. Hadis ini penting kita cakap tentangnya sebab kebanyakan pada orang faham pada diambil hadis ni dan juga dikata Nabi SAW tak di Ramadan ataupun selain pada Ramadan dia tak solat lebih pada 13 rakaat. Dia ambil pada zahir hadis ini dan dia tidak ambil pada hadis yang lain. Dia tengok hadis ini, dia nak amal hadis ini. Jadi dia kata, saya buat apa nak solat 20 rakaat solat tarawih. Baik, solat hanya 8 rakaat, kemudian solat 2 witir tambah lagi 11 rakaat. Pun dia tak datang bawa 13 rakaat lagi. Kalau nak amal dengan hadis ni. Ataupun pada orang yang kata solat tarawih hanya 8 rakaat. Dan 2 witir dan 1 adalah 3 rakaat itu. Jadi macam mana kita nak jawab tentang itu? Yang pertama, al-asl kalau dalam hadis ini kita tengok pada syarat solat 4 kan? Bukan 2. Warada anna solat masna. Yang maksud dia solat qiyamul lail, solat malam adalah masna 2. Tetapi ada yang pada fuqaha daripada golongan 4 mazhab kita adalah kita ada 4 mazhab kan, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Syafi'iyah, Al-Hanafiyah, Malikiyah, Al-Hanabila. 4 mazhab. Kita ada 4 mazhab. Jadi Imam Abi Hanifah dia ambilkan dengan hadis ini boleh solat 4 rakaat. Maksud 4 1 salam, 4 1 salam. Baik. Ada tahiyat di antara dua. Maksud 4 rakaat seperti biasa kita solat 4 rakaat. Kemudian tetapi Syafi'iyah diambilkan apa? Diambilkan 2. Itu lebih afdal. Kemudian pada bab yang lain, untuk bilangan rakaat untuk solat baginda Nabi Muhammad SAW pada malam, ada di antara hadis yang kata 13 rakaat. Dan ada juga pada hadis-hadis yang lain ataupun di masa-masa yang lain Nabi SAW solat lebih pada itu, pada kadar itu. Dan apa kata oleh jumhur ulama, pada seluruh faqih orang yang ahli fiqh, maknanya pada 4 yang pegang mazhab itu, mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. 4 mazhab itu apa yang dia kata tentang bab solat tarawih. Pada ijma' pada semua jumhur, maknanya jumhur adalah Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabila. Ulang lagi sekali. Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabila adalah dikatakan solat tarawih 20 rakaat. Solat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Itu yang siapa? Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabila. Kemudian Malikiyah pada mazhab Imam Malik dikatakan indahum solat tarawih 36 rakaat. 36 rakaat. 36 rakaat itu solat tarawih. Faqad fahim Umar bin Khattab annahu la had li aktsariha wa salatul laili rak'atani summa salam. Jadi pada baginda pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia kata la had li aktsariha, tidak ada had pada berapa banyak. Sila solat berapa nak solat qiyam, itu kira panggil qiyam kan, solat Ramadan itu tarawih adalah qiyam. Nak solat berapa banyak silakan, tidak ada masalah pada ini. Tetapi kalau nak ikut pada sunnah adalah boleh kita nak solat 8, tak salah, boleh. Tapi kalau kita tanya pada ijma' pada bab ini adalah kebanyakan pada ulama yang katakan apa 20 rakaat. 20 rakaat. Sampai kita kata tadi sebut pada Malikiyah, di pada golongan Imam Malikiyah yang katakan ada 36 rakaat juga, bukan 20 rakaat. Baik. Jangan faham pada perkataan saya itu maknanya wujub, maknanya wajib kita solat 20 rakaat. Tidak. Tetapi jangan kita di sama waktu kata pada orang yang solat 20 rakaat, kenapa kamu lakukan sesuatu itu? Kenapa solat 20 rakaat? Solat saja 8 cukup, itu saja sunnah Nabi. Nah, jangan faham pada bab ini.
Kalau dia tambah, itu tambah untuk diri dia. Jangan kita nak cakap, salah. Jangan nak rajin-rajin kata salah. Kalau kita tidak tahu hukumnya. Baik. Ada orang yang lebih faqih, lebih alim daripada kita, adalah seperti mana yang imam-imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, yang mengang mazhab itu adalah dia dah kata tentang itu, dah ada ijma' pada dulu. Jadi kita di zaman ini disebabkan satu kumpulan, jadi yang katakan hanya 8, jadi kita nak ikutkan 8. Subhanallah. Baik. Wahada salat tarawih awal yang kumpulkan semua dan salat secara berjamaah dan ramai-ramai dan 20 rakaat adalah pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini mula pada zamannya. Jadi jangan kita nak pada bab ini itrukun nas, tinggallah orang nak solat 20 rakaat, biar dia solat 20 rakaat. Nak solat 8, tak apa, solat 8, tidak ada masalah. Tapi la nunkir ala ba'dana. Jangan kita macam kata kamu salah, saya betul, kamu salah. Jangan. Itu la yakun hakala. Tidak, dakwah bukan seperti ini. Nak hukum seperti ini. Kalau ikut ijma' adalah kebanyakan bazar ulama yang katakan 20 rakaat. Barakallahu fikum. Ini sahaja, wallahu a'lam. Nah, dan solat malam, solat lain, solat untuk yang ada pada sebelum malam adalah 2-2. Sunat ada solat 2-2. Baik. Barakallahu fikum. وبه حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat malam sebanyak 11 rakaat. Baginda sallallahu alaihi wasallam berwitir 1 rakaat. Setelah selesai solat, baginda sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas lambungnya yang kanan. وبه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. Ini rasa tidak ada terjemahan. Maksudnya hadis yang sama yang tadi tetapi melalui pada isnad yang lain. وبه حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 9 ركعات صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat malam sebanyak 9 rakaat. Di antara riwayat pada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Hisham kata ada yang dalam riwayat yang 13 rakaat, ada yang kata 13 rakaat, dan ada dalam riwayat yang lain 11 rakaat, dan ada dalam riwayat yang lain 10 rakaat, dan ada riwayat yang lain juga 9 rakaat, dan ada riwayat yang lain 7 rakaat. Dan dia kata wala'alla riwayat bihasbil al-awqat wal ahwal sahha wa maradan quwwatan wa dha'fa kama sabaq. Jadi kemungkinan riwayat ini sahabat riwayatkan apa yang dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana lakukan, berapa rakaat dia lakukan. Jadi dia ceritakan pada orang yang lain. Jadi tengoklah pada keadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Mungkin dia sakit ke, mungkin dia dalam keadaan penat ataupun sebagainya. Itu jadi tengokkan pada setiap sahabat dia tengoknya dia buat seperti itu. Jadi dia ceritakan apa yang dia nampak. Seperti mana lalu dengan kita pada sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu sahabat ceritakan sesuatu lain pada yang lain. Dia cerita apa yang dia nampak. Dia cerita apa yang dia nampak. Sebab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada sunnah lebih pada satu bahagian. Ada sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah taqriri. Semua ada bahagian-bahagian untuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita belajar hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah saya akan terangkan sesuatu itu biiznillah Subhanahu wa taala. Teruskan.
وبه إليه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه, sama dengan hadis yang tadi dengan isnad yang lain. Hadis 275. وبه إليه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وكان يقول لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. نعم. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو حمزة الضبعي نعم اسمه نصر بن عمران الضبعي الضبعي اسمه نصر بن عمران. نعم. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu menyatakan beliau pernah menunaikan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memulai solat, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Maha Besar dan pemilik segala kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah. Lalu rukuk. Lama rukuk baginda sallallahu alaihi wasallam kira-kira sama dengan lama baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri. Dalam rukuk baginda sallallahu alaihi wasallam membaca, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dan berdiri. Lama baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri kira-kira sama dengan lama beliau rukuk. Ketika iktidal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, hanya milik Tuhanku segala puji. Hanya milik Tuhanku segala puji. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud. Lama sujud baginda sallallahu alaihi wasallam kira-kira sama dengan panjang iktidal baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sujud baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud dengan panjang yang kira-kira sama dengan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sujud. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Maidah. Rasulullah. Yani ini di antara sunnah yang ditinggalkan ataupun banyakkan di zaman ini tak lakukan, tak buat. Siapa pernah solat berdiri, contoh katalah dia baca surah An-Naba, sepanjang surah An-Naba, mungkin dia perlu masa mungkin katalah 3 minit ataupun 3 minit mungkin rasa 4 minit cukup untuk surah An-Naba lah, lebih kurang 4 minit berdiri. Sekali dengan surah Fatihah mungkin dah 5 minit. Ada orang rukuk selama 5 minit dan dia sujud dalam keadaan sujud 5 minit. Yani ada yang buat, tapi banyakkan pada zaman ini tak buat sesuatu itu. Kadang-kadang orang dia tengok imam lama dalam rukuk, orang marah. Apa ni lama-lama sangat rukuk? Lidzalik ini sebab kita kena belajar fiqh salat, kena belajar fiqh salat. Itu macam mana untuk salat. Jika kita imam, jika kita makmum dan sebagainya. Jika imam la yustahab, tidak boleh
untuk kita apa? Untuk kita panjang-panjangkan rukuk, lama-lama rukuk. Jika kita sendiri lakukan, tidak ada masalah pada bab ini. Dan cubalah kita amalkan, kita buat walaupun sekali dalam hidupan kita. Kita sepanjang kadar kita berdiri untuk bacaan ayat-ayat itu, sama kadar masa itu dalam keadaan rukuk, kita sebut tasbih ulang banyak kali, tidak ada masalah. Kemudian apabila kita sujud pun kita tasbih sama itu dengan kadar panjang. Wa hadha fihi faedah. Dan ini kalau kita tengok sekarang pada doktor-doktor yang banyak kan kadang-kadang yang bukan Islam, dia suruh orang untuk yang sakit tulang belakang, dia suruh dia buat exercise seperti mana kita solat. Exercise itu dah hampir sama orang solat. Dia macam ada rukuk, ada macam untuk sujud, tarik badan macam tu. Dia dibuat lebih kurang sama dengan solat. Subhanallah. Kita orang Islam lakukan sesuatu itu sebelum kita tahu rupanya benda ni adalah exercise untuk badan kita semua. Jadi macam mana kalau kita rukuk lama-lama, sujud lama-lama, darah itu semua sampai pada otak. Nak kata lebih tak faham pada bab ini betul-betul pada bab ini, tetapi memang ada manfaat pada bab ini. Wallahu a'lam. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tak kata sesuatu yang bukan. Mesti itu sesuatu itu adalah benda yang benar. Dan af'alun Nabi SAW, perbuatan yang sesuatu yang Nabi SAW lakukan pun itu sesuatu yang benar. Kalau ada mudarat, Nabi SAW tak akan lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم البغداد عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآية من القرآن ليلة صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat malam dengan hanya membaca satu ayat Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ulama yang kata ayat ini adalah qauluhu ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Sesungguhnya ya Allah, jika azab pada hamba-hambamu, yaitu adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, jika ampunkan untuknya, fa innaka antal azizul hakim. Allah SWT, ya Allah. Nabi SAW tengok dia fikir pada umat Nabi Muhammad SAW, pada umatnya. Yani yaqumul lail, dia bangun malam satu ayat, baca ayat ini sahaja. In tu'adzibhum fa innahum ibadak wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jadikan kita pada umat Nabi Muhammad SAW yang di antara orang yang saleh yang akan ada sekali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikan kita pada orang yang baik, yang orang amalannya banyak pada amalan, pada ibadah dan sebagainya. Jadikan kita dapat syafaat dan rahmat pada Allah SWT. Ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa kita semua dan bagi kita masuk syurga dengan rahmat-Mu, dengan baginda Nabi Muhammad SAW. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبه إليه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, aku pernah solat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri sangat lama sehingga timbul niat buruk di hatiku.
Abdullah bin Mas'ud ditanya, apa yang engkau niatkan? Beliau menjawab, aku ingin duduk dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini boleh kita ambil dalil untuk jaiz, harus pun untuk kita bangun solat qiyamul lail sama-sama. Orang kejut anaknya, isterinya, keluarganya dan solat qiyamul lail malam-malam itu jaiz, tidak ada masalah. Bukan setiap orang solat sendiri, tidak ada masalah. Solat 2 rakaat taubat, nak semua sekali nak solat 2 rakaat taubat secara berjamaah, boleh ke tidak? Boleh, tidak ada masalah. Naam. وبه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن الأعمش نحوه, maknanya sama hadis yang tadi tetapi melalui pada isnad yang lain. Hadis 279. وبه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي النضير عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan solat dalam keadaan duduk, termasuk ketika membaca ayat Al-Quran. Ketika bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal kira-kira 30 atau 40 ayat, baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri dan meneruskan bacaannya sambil berdiri. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam rukuk dan sujud. Pada rakaat kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama. Allah mengingatkan pada diri saya dan semua yang hadir dengan kita, jangan lupa salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bi ilayhi haddathana Ahmad ibn Mani' haddathana Hushaym حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu menyatakan beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sunat. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan solat malam yang panjang dalam keadaan berdiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah melaksanakannya dalam keadaan duduk. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya dalam keadaan berdiri, baginda sallallahu alaihi wasallam pun rukuk dan sujud. Dan jika baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya sambil duduk, baginda sallallahu alaihi wasallam rukuk serta sujud. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها صلى الله عليه وسلم. Hafsah radhiyallahu anha menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sunat sambil duduk sehingga setahun sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika itu, baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sunat sambil duduk dan membaca surah dalam Al-Quran secara tertil sehingga surah itu menjadi lebih panjang daripada surah lain yang lebih panjang. Yang dibaca tidak secara tertil. وبه حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني
حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat sehingga sebahagian besar solat baginda sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan dalam keadaan duduk. صلى الله عليه وسلم رسول الله. وبه حدثنا أحمد بن منيع قال إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته صلى الله عليه وسلم. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, aku pernah menunaikan solat sunat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepasnya. 2 rakaat selepas maghrib di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam dan 2 rakaat selepas Isya juga di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر قال أيوب أراه قال خفيفتين صلى الله عليه وسلم. Hafsah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sunat 2 rakaat ketika fajar menyingsing dan azan berkumandang. Ayub berkata, aku melihatnya 2 rakaat yang ringan. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Ibnu Umar radhiyallahu anha menyatakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, aku menjaga 8 rakaat solat sunat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas Isya yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar berkata, Hafsah radhiyallahu anha memberitahuku 2 rakaat sebelum subuh, tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Sayyidina Ibn Umar, anak Sayyidina Umar yang katakan sesuatu itu, dia tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat subuh itu, 2 rakaat sunat itu 2 rakaat yang sebelum salat subuh. Dia tak pernah tengok. Sebab apa? Sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakan solat dekat rumahnya sebelum pergi ke masjid. Itu hal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, amma sunan, tetapi sunnah-sunnah yang lain untuk solat, kadang-kadang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat di rumah dan kadang-kadang solat di masjid. Nah, sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Wa bihi haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر اثنتين. نعم.
Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu menyatakan, beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum zuhur dan selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum subuh. صلى الله عليه وسلم. وبإليه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رضي الله عنه سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. فقال كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين، وقبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. Asim bin Dhamrah radhiyallahu anhu menyatakan, kami bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari. Beliau menjawab, kamu semua tidak akan mampu melakukannya. Kami berkata, orang yang mampu di antara kami akan melakukannya. Maka Ali berkata, ketika matahari dari arah timur telah mencapai jarak yang sama seperti jaraknya dari barat pada waktu asar, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat 2 rakaat solat duha. Ketika matahari dari arah timur mencapai jarak yang sama seperti jaraknya dari barat pada waktu zuhur, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat 4 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepasnya, serta 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepasnya, serta 4 rakaat sebelum asar. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan mengucapkan salam kepada para malaikat muqarrabin, para nabi, serta mengikuti mereka dari kaum mukminin dan muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kita sambung bab solat duha insya-Allah, boleh biiznillah. Tak sampai 10 minit insya-Allah, boleh. Boleh. Siapa nak baca terjemahan? Ada yang nak baca? Ustaz, saya nak tanya soalan Ustaz. Yang tadi itu kan, dia bagi salam dekat malaikat muqarrabin tu, salam dia macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pada apabila salam, kita salam pada malaikat kan, dan yang pertama salam malaikat muqarrabin, dan juga untuk apa? Untuk orang pada sebelah kanan kita. Dan apabila kita salam pada sebelah kiri pun sama pada malaikat muqarrabin dan kemudian pada orang yang sebelah kita. Dan juga pada kata sekejap. Dan juga ada yang kata salam itu adalah seperti mana ada dalam at-tahiyat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan juga ada yang kata itu. Dan ataupun ketiga salam. Ketiga salam seperti mana tadi saya sebut, ataupun dalam at-tahiyat. Dua-dua makna betul. Allahu a'lam. Naam. Bukan assalamualaikum ya muqarrabin, ya malaikat muqarrabin, bukan macam tu. Tidak. Hanya assalamualaikum warahmatullahi. Oh. Itu saja. Kita waktu salam itu salam untuk siapa sebenarnya? Untuk malaikat muqarrabin, pada malaikat dan pada yang ada sekali di sebelah kanan kita. Dan apabila kita salam ada sebelah kiri, pada juga sama pada malaikat muqarrabin dan orang yang sebelah kiri kita. Dan juga ada yang kata tidak maksud pada situ apabila salam, maksud dekat situ apa yang ada dalam at-tahiyat.
tahiyat itu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, itu yang maksud pada situ. Jadi dua-dua betul, wallahu a'lam. Macam Okey, terima Dr. kasih. Hisham Kamil dia kata dalam kitab ini dia kata maksud pada bab ini maksud pada ini salam pada seperti mana saya sebut ketika salam ataupun dalam at-tahiyat itu. Dua-dua betul, wallahu a'lam. Nah, Terima sallallahu kasih. alaihi wasallam. Di sama waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang lakukan untuk lalu dengan kita pada sunat zuhur 4 rakaat kan, sebelum solat zuhur. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dua, maksudnya solat 2 rakaat, kemudian solat 2 rakaat yang lagi. Dan Dr. Hisham kata dalam kitabnya, kata kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat di rumahnya dan 2 rakaat apabila sampai masjid, kemudian solat zuhur. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah teruskan pada bab salat duha. Bismillah. باب صلاة الضحى وبه إليه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذ قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. Muaz radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat duha? Aisyah menjawab, ya, 4 rakaat, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menambah jumlah rakaat sesuai dengan kehendak Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Solat duha aqalluha, solat duha paling kurang adalah 2 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Paling afdal, paling bagus, paling afdal adalah 8 rakaat. Dan kebanyakan pada hal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia solat 4 rakaat. Jadi kita ada dua itu paling kurang kita buat. Atau 4, yang ini yang kebanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 4 rakaat, dan 8 ataupun 8 rakaat. Itu kira paling afdal 8 rakaat. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Naam. نعم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. وبه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. صلى الله عليه وسلم. Hajah Nuzaini nak sambung ke? Seterusnya hadis 289. Silakan. Tak ya. Okey. Teruskan. Okey. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat duha sebanyak 6 rakaat. Sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلاة قط ما رأيته صلى عفوا سال بدأ بالباليته صلى الله عليه وسلم ما رأيته صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة قط أخف منها ما رأيته صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة قط أخف منها نعم. أعيدها مرة ثانية.
ما رأيته صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود صلى الله عليه وسلم. Abdul Rahman bin Abu Laila radhiyallahu anhu menyatakan, tidak ada seorang pun yang pernah memberitahuku bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat duha kecuali Ummu Hani. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumahnya pada hari pembukaan kota Mekah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mandi dan menunaikan solat sunat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat yang lebih ringan daripada itu. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tetap menyempurnakan rukuk dan sujud. Ini menambahkan dalil badanya yajuz, boleh, tidak ada masalah pada orang apabila dia solat dengan cepat. Tetapi dengan syarat dia itmam rukuk wa sujud. Maknanya apabila dia rukuknya sempurna. Apabila dia sujudnya sempurna. Baik, itu wajib. Tidak boleh cepat. Nak baca pendek, tak nak baca ayat panjang-panjang, tidak ada masalah. Nak cepat-cepat, tidak ada masalah. Tapi rukuk, sujud itu kena betul. Pada rukun-rukun dalam solat, rukun qawli, fi'li, itu kena lakukan. Barakallahu fikum. وبه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا جهمة بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu menyatakan, beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, pernahkah baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat duha? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidak, kecuali ketika baginda sallallahu alaihi wasallam datang dari perjalanan jauh. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi lalu dengan kita hadis Sayyidah Aisyah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan solat duha. Sekarang hadis ini pun Sayyidah Aisyah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lakukan solat duha kecuali kalau dia datang pada musafir. Jadi apa hukum dekat sini? Macam mana? Adakah sekejap boleh, dia tak boleh? Macam mana pada bab ini? Maksud pada bab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yani dia amalkan sesuatu itu, maksud pada solat duha sampai sahabat kata Nabi tak tinggalkan. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tunaikan pada sesuatu itu sampai kita kata dia tak tunaikan solat itu, maksud sampai sahabat kata seperti itu. Nah. Jadi pada bab ini maksud adalah mengajarkan pada sahabat itu adalah sunnah, bukan wajib, bukan fard, bukan mesti kena tunaikan, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam pada bab ini pun menajarkan pada sahabatnya, sebab sahabat dulu dia ambil apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, dia lakukan sesuatu itu. Jadi takut pada sahabat yang faham itu adalah wajib, perkara yang wajib ataupun sesuatu yang wajib. Jadi kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, kadang-kadang tidak solat pada solat duha itu. Yani subhanallah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dia buat sesuatu yang sunnah sebab dia tahu itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat sesuatu itu. Ikut Nabi, apa yang Nabi buat, sahabat pun nak buat. Apa yang dia buat, nak dia buat sama. Semua itu nak lakukan sebab apa? Sebab itu sunnah. Sekarang di zaman kita, waliyadzubillah, di zaman kita ini banyak orang tidak lakukan atas sebab apa? Dia kata, alah, ini sunnah. Ini sunnah, bukan wajib. Sahabat dulu lakukan sebab dia sunnah. Dia nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia buat. Jadi dia pegang sesuatu itu betul-betul. Tapi sekarang di zaman kita, waliyadzubillah, banyakkan pada orang dia kata apa? Tinggalkan atas alasan apa ataupun atas sebab apa? Alah, perkara itu sunnah, bukan wajib. La ilaha illallah. Jangan, tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum, siapa yang dia kadang-kadang dalam hatinya seperti itu, dia kan tinggal banyak benda-benda pada sunnah, lakukan walaupun kadang-kadang. Jangan langsung tak lakukan atas sebab
kata ini sunnah. Kata-kata buat. Jangan tinggal. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teruskan. Wa bihi haddatsana Ziyad. Naam, lagi insyaallah. Haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi. حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها صلى الله عليه وسلم. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunaikan solat duha sehingga kami menyangkakan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Tetapi pada waktu yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan solat tersebut sehingga kami menyangka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم أنبأنا عبيدة وهو ابن معتب نعم عفوا وهو ابن معتب بكسر التاء نعم عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرسع الضبعي عفوا عن قرسع الضبي أو عن قزعة عن قرسع نعم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى الظهر نعم فلا ترتج حتى تصلى الظهر نعم أي بمعنى ترتج بمعنى تغلق مقصودnya tutup. Oke, teruskan. فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا صلى الله عليه وسلم. Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunaikan solat 4 rakaat ketika matahari tergelincir. Aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau sentiasa melakukan 4 rakaat ini di ketika matahari tergelincir? Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka pada waktu ketika tergelincirnya matahari dan akan tertutup ketika solat zuhur dilaksanakan. Aku ingin supaya ada kebaikanku padaku yang naik ke langit pada waktu tersebut. Aku bertanya lagi, apakah kita membaca Al-Quran pada setiap rakaat? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Aku bertanya lagi, apakah di antara 4 rakaat itu terdapat salam? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه أخبرني أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية قال حدثني عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن عن قزعة عن قرسع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. Maknanya sama hadis yang tadi tetapi melalui pada isnad yang lain. Hadis 295. وبه إليه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري نعم عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. Abdullah ibnu Sa'ib radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 4 rakaat selepas gelincir matahari. Sebelum solat zuhur,
Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia adalah saat dibukakan pintu-pintu langit, maka aku suka bahawa diangkat bagiku amal yang soleh di dalamnya. وبه حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عمرو بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عفوا ليس عمرو عمر أولا lagi sekali وبه حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها صلى الله عليه وسلم رسول الله. Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu menyatakan, dia sentiasa menunaikan solat 4 rakaat sebelum zuhur. Beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan perkara yang sama, dan baginda sallallahu alaihi wasallam memanjangkan solat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله، يا أول وليس قبله شيء ويا آخر وليس بعده شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا ويسر لنا أمورنا واقضي لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم ببركة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وببركة قراءة هذا الكتاب المبارك كتاب الشمائل، اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله أن تنقلنا من هذا الحال إلى حال يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين. اللهم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ذا القوة المتين يا فعال لما تريد، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على محبتك، ثبت قلوبنا على محبة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا اتباعه، اللهم ارزقنا اتباعه وارزقنا رؤيته وشفاعته وفرج عن أمته يا رب العالمين. ربنا يا ربنا إنا نشكو إليك ضعفنا وتقصيرنا، ونسألك يا عالما بكل حال أن تنقلنا من هذا الحال إلى حال يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antara kita dalam kumpulan kita, masya-Allah ada orang yang rajin, masya-Allah kumpulkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya gembira sangatlah tengok mesej pagi tadi dan baca mesej itu adalah di antara pelajar kita, masya-Allah, yang join program salawat itu dengan kawan-kawannya dan dia buat sendiri, Masya Allah juga. Ada yang sampai 100,000 dia buat salawat. Masya Allah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di antara pelajar-pelajar kita, Masya Allah, setiap hari ada yang hantar setiap hari 3,000, ada yang hantar 1,000 setiap hari. Ada seorang, Masya Allah, dari dulu dia istiqamah, setiap hari dia hantar 1,000, 2,000. Kadang-kadang setiap minggu pun ada yang pada pelajar yang setiap minggu, khususnya hari Khamis ataupun Jumaat, Masya Allah, banyak akan baca salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab kita kumpulkan salawat ini, mudah-mudahan jadi adalah syafaat untuk kita semua insya-Allah, dan Allah SWT sampaikan hajat kita semua biiznillah SWT. Dan di sama waktu untuk kita naikkan semangat pada orang yang lain, siapa yang dia tak salawat ataupun dia tidak tunaikan salawat, tidak buat salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW, supaya dia tengok kawan yang lain buat sesuatu itu, mudah-mudahan dia jadi macam menaikkan semangat untuk dia buat salawat, bacakan salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ajakkan pada diri saya yang pertama dan ahli keluarga saya dan juga pada pelajar saya semua di Baitul Furqan dan pada siapa yang hadir dengan kita juga pada malam ini, untuk kita banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan hajat kita juga, dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita untuk jadi pada hamba Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang dan Rasulullah SAW sayang badannya. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. آمين. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا.